Tak dengar suara pun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbagi Prof. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, kita mulakan dengan baca Alkitab Al-Fatihah. Bismillah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami dalam program diskusi psikososial khas 1 ya, bersempena dengan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2022 peringkat Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, jadi apa khabar Prof pada hari ini? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Prof. Tengok Prof pun ceria tadi. Ya. Okey, Betul. cantik background Prof. Prof berada di rumah ke? Di office? Di rumah. Di Tadi rumah. background program lain tersilap. Saya tukar balik. Okey, tak apa. Okey, tak apa Prof. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat berbesar hati pada hari ini kerana yang berbahagia, okey, Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk diskusi yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, dengan topik hangat. Saya kira topik hangat lah yang biasa berlaku di pejabat-pejabat di organisasi ya Prof, iaitu menghadapi hubungan toksik di pejabat dengan teknik mindfulness. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang berbagi Prof, hari ini sebenarnya yang bersama-sama dengan kita pada hari ini bukan sahaja peserta dari dalam USIM, tapi juga ramai juga saya tengok daripada luar USIM, Prof. Mungkin ada di kalangan mereka ni yang pernah menjadi anak-anak murid Prof kan dan sebagainya. Okey Prof. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serahkan kepada Prof, saya inginlah memperkenalkan sedikit latar belakang yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Untuk makluman anda semua, Prof merupakan seorang profesor ya di Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI. Yang berbagi Prof adalah merupakan seorang pakar psikologi kaunseling di Malaysia ya tuan-tuan dan puan-puan. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan dalam PhD ya, bidang psikologi kaunseling dari UKM. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman juga, Prof ni adalah seorang yang pakar dan pengasas dalam modul ADHTP atau Art Drawing House 3 Person, pensijilan New CBT, New Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness Love Therapy atau MLT, okey, dan banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. So hebat Prof Aziz yang dapat bersama dengan kita hari ini. Saya pun merupakan salah seorang anak murid dalam pelbagai program pensijilan yang beliau kendalikan lah, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita akan mendengar perkongsian yang berbahagia Prof Aziz Shah mengenai menghadapi hubungan toksik di pejabat, okey, dengan menggunakan teknik mindfulness. Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan kan? Okey, so Prof, tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Prof untuk berkongsi. Okey Prof, dengan tajuk yang kita berikan hari ini. Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang kepada semua peserta yang sangat saya kasihi. Terlebih dahulu terima kasih kepada Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang sudi untuk menjemput saya pada pagi ini untuk topik yang sangat menarik. Ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Nur Hazin, moderator yang sangat ceria pada pagi ini, memberi saya rasa gembira, happy dan sebagainya. Okey, jadi pada pagi ini kita akan berbincang dengan satu tajuk menghadapi hubungan toksik di pejabat dengan teknik mindfulness. Siapa ada kawan-kawan toksik di pejabat? Siapa ada pengalaman trauma, fobia, difitnah, tekanan berlebih-lebihan di pejabat, kawan-kawan yang tak baik, angkat tangan. Ini semua perkara biasalah ya. Dalam mindfulness simple saja.
kita hanya jalani, lalui, rasai dan belajar melepaskan. Jalani, lalui, rasai dan belajar melepaskan. So, masalah akan berlaku apabila kita ada kemelekatan dengan peristiwa, dengan orang, dengan traumatik, menjadi dendam, marah, kesal, anxiety. Nanti macam-macam perkara buruk akan berlaku pada kita. Sebab tu pentingnya teknik mindfulness tu. Sedari, terima, rasai dan belajar melepaskan. Hidup ini adalah bab untuk melepaskan semua apa-apa yang kita miliki sehingga tidak ada apa-apa pun yang kita miliki, semuanya milik Tuhan. Tapi dengan kasih sayang Tuhan, kita diberi rasa untuk menikmati sementara kita ada hayat kerana Tuhan tu Maha Kasih Sayang. Okey? Jelas Okey, itu asas sajalah Okey, baik, mari kita fokus kepada tajuk kita iaitu menghadapi hubungan toksik di pejabat. Jadi kita kena memahami dulu apakah itu pekerjaan pejabat. Jadi pejabat pekerjaan ialah tempat kita cari rezeki, tempat kita bersosialisasi. Sebab tu dalam hidup kita ni, kalau kita nak tenang, kalau kita nak bahagia, kita nak rasa free, kita kena jaga 3 benda lah. Yang pertama, keluarga kita mesti bagus. Keluarga kita mesti okey. Kita penat balik rumah, fikiran kita tenang, kita boleh happy dan kita rasa rehat di rumah. Sebab itu siapa yang rasa keluarga dia tak okey, bermasalah, please sayangi keluarga, belai keluarga, peluk keluarga, cipta keharmonian dalam kekeluargaan sama ada suami, isteri, anak-anak. Tapi cabaran-cabaran, masalah-masalah itu biasa, cuma kita harmonikan. Okey? Yang kedua, kalau kita nak tenang, nak happy, tempat pekerjaan kita mesti tenang, mesti happy. Kurang orang-orang toksik dan kita dapat menangani toksik dekat tempat pekerjaan, bos pun okey dan banyak sokongan sosial dan dapat kepuasan dalam pekerjaan. Ini sangat bagus. Sebab tu nanti kita akan fokus yang kedua ni, bagaimana untuk happy tempat kerja. Okey. Dan yang ketiga, lagi penting sebab kita kena ingat walau macam mana kita happy dekat rumah pun, dekat rumah pasti ada masalah. Anak-anak, remaja, pembelajaran, tekanan, keuangan. Dan macam mana kita seronok happy tempat kerja pun tetap ada masalah. Kerja timbul-timbul, bos marah, kawan-kawan tak baik. Sebab tu yang ketiga ialah bagaimana kita free time diri kita cari sudut tenang diri kita pergi bercuti, kita tenangkan pemikiran kita rasionalkan diri kita, fokus kegembiraan. Jadi bagaimana coping skill, cari masa me time, sudut tenang, happykan diri kita sendiri. Itulah yang akan balancekan balik diri kita, waktu cuti kita, keluarga kita dan juga alam pekerjaan kita. Okey, jelas kan? Okey. Jadi kita akan fokus kepada toksik di pejabat. Okey, apa itu toksik? Toksik ini adalah benda yang mencemarkan. Maksudnya kalau toksik tu datang, maka automatik pemikiran kita sakit, perasaan kita resah, gelisah, tingkah laku pun tak keruan dan dia boleh hilangkan motivasi dan sebagainya. Jadi toksik ni benda yang beracun. Dalam lama dia boleh menyebabkan pemikiran, perasaan kita negatif dan boleh merosakkan fisiologi, biologikal kita dan berbagai penyakit akan timbul kerana negatif dan environment tercemar. Itu toksik. Okey, dan jika toksik di pejabat ini, maka masalah di tempat kerja boleh datang daripada suasana pekerjaan kita ataupun datang daripada orang-orang sekeliling kita, rakan sekerja ataupun daripada bos ataupun daripada pengurusan ataupun daripada personality kita juga. Nanti kita akan lihat Okey, jadi kita kena bijak untuk menangani. Dia secara asasnya burnout ataupun dipanggil kelesuan dalam pekerjaan. Kita hilang minat dalam pekerjaan dan potensi kita, prestasi kita jatuh dan kita rasa lelah, lesu dan bakat kita makin merosot dan akhirnya kita komitmen dan konsisten kita hilang dalam pekerjaan. Jadi dia pergi kerja balik kerja, dia pergi kerja balik kerja. Burnout dalam pekerjaan
dia datang biasanya daripada 4 perkara asas. Ya. Yang pertama, kalau kita tak minat pekerjaan tu, tapi kita paksa buat. Ni kita kena cuba juga cari minat pekerjaan, bela minat kita. Yang kedua, dia datang daripada kita minat pekerjaan tu, tapi tak ada skill, tak ada kemahiran. Jadi kita rasa tak boleh buat, penat, so boleh jadi burn out juga. Toksik lah tu. Ya. Yang ketiga ialah kita suka buat kerja tu, kita ada kemahiran, tapi kerja banyak. Kerja bertimbun-timbun sampai kita tak mampu nak buat kerja tu. Itu ini kita kena asertif. Dan yang kelima, burnout ataupun toksik ni datang daripada persekitaran, rakan-rakan sekerja kita yang negatif, yang cakap belakang, yang tikam kita, yang fitnah, yang tak menyokong, yang berpuak-puak. Ini sangat negatif ni. Sebab tu banyak suasana pekerjaan yang tak happy bukan sebab kerja, tapi sebab environment dan pengurusan dalam sesuatu pejabat itu. Ya. Dan yang keenam tu datang daripada bos, pengurusan, orang atasan, bagaimana cara dia menganak ni orang bawahan. Bos pun jangan bosi sangat, nanti pekerja pun tak bebas. Ya. So kepercayaan terasa lebih penting. Okey, nanti kita akan huraikan 6 perkara yang menyebabkan toksik dalam pekerjaan. Okey. Jadi sekarang ni sebelum tu mari kita memahami apa itu maksud mindfulness pula. Mindfulness ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya bermaksud kesedaran. Okey, dan dalam kajian saya dalam bahasa Arabnya mindfulness ni bermaksud muhasabah diri. Iaitu kita duduk dan kita cuba sedar apa yang berlaku dalam pemikiran kita, lintasan pemikiran positif dan lintasan pemikiran negatif memang akan berlaku tu, normal. Sebab kita manusia biasa. Lalu mempengaruhi perasaan kita positif dan negatif dan kita sedar, oh ini just pemikiran. Oh ini adalah hanya perasaan. Lepas tu kita sedar pula dia mempengaruhi fisiologi kita, tangan kita pun menggeletar, ya, dada kita pun berdebar-debar. Kemudian perut kita mungkin dah rasa tak selesa. Jadi kita sedar pemikiran, perasaan dan fisiologi yang berlaku pada kita. Sebab itu siapa yang belajar mindfulness love therapy ataupun neo CBT tu, kita ajar detail tu. Macam mana untuk menganalisis ini pemikiran. Okey, ya. Biasanya dibuat satu pernyataan ayat. Ini adalah perasaan. Marah, sedih, suka, duka. Ini adalah fisiologi. Tangan menggeletar, dada debar-debar, perut rasa memulas, rasa keluh, pitam, rasa nak mati. Itu adalah fisiologi. Dan apa itu tindakan? Tindakan macam menjerit, membaling barang, pergi tumbuk, hempas barang. Macam itulah. Ada satu perempuan tu dia beritahu saya, dia kalau marah saja dia baling handphone. Marah saja dia baling handphone. Habis semua. Dapat 5 handphone dia rosak. Jadi sebenarnya siapa ada masalah marah saja baling barang, angkat tangan. Cara dia simple saja. Jadi jangan beli handphone yang harga 200-300, 500-600 tu. Sebab awak tak hargai nanti awak buang je. Awak beli handphone iPhone Pro Max yang harga 8,000 tu. Jadi nak buang je sayang. Nak buangnya sayang. Ya. Okey. Sebab itu dalam mindfulness kita kena memahami yang mana pemikiran, yang mana emosi, yang mana fisiologi. Sorry to say, orang yang ada masalah anxiety ke, depression ke, stres terlampau, mereka ada satu term buntu. Tak boleh berfikir banyak. Jadi mereka dah campur aduk kan. Pemikiran, perasaan, tingkah laku tu jadi satu, berceramuk dan sebagainya. Jadi dia tak boleh bezakan. Dia tak boleh analisis diri dia. Sebab tu masalah makin teruk. Dan sebab itu kita kena belajar untuk mengawal diri dengan cara mengawal pemikiran, mengawal semula perasaan kita dan mengawal semula fisiologi kita. Akhirnya kita under control. Dan kita akan berhadapan dengan dunia ini, apa-apa masalah dengan tenang, terbuka dan meningkatkan ilmu dan kemahiran kita dan meningkatkan kesedaran. Jadi bila kesedaran dan ilmu itu meningkat, maka dia akan meningkatkan pilihan. Pilihan kita banyak.
Jadi bila pilihan kita banyak, kita berhak untuk memilih yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih menguntungkan. Jadi tingkatkan pilihan melalui peningkatan ilmu. Sebab tu kita kena belajar berbagai benda. Okey, jelas Okey. Jadi mindfulness adalah kesedaran, iaitu kita sedar apa yang terlintas dalam pemikiran kita. Contohnya saya duduk, tiba-tiba ada orang cakap dekat saya, "Wah, Prof Mas, handsome hari ni." Berceria. Jadi bila saya dengar dia kata saya handsome, saya ceria, saya pun terlintas dalam pemikiran saya, wah dia puji saya, wah hari ni saya handsome. Jadi saya suka, dari terlintas pemikiran yang baik-baik, hasil daripada stimulus luaran, lalu saya pun rasa gembira dan suka dengan pemikiran saya handsome, saya baik, saya ceria. Maka saya pun hai, terima kasih pemikiran yang baik yang datang. Saya pun rasai dalam perasaan saya seceria, saya menikmati. Lalu saya pun tersenyum dengan sendirinya, saya sedar. Jadi dalam mindfulness, jika datang lintasan yang baik, perasaan yang baik, maka kita kena raikan, kita kena nikmati. Kita kena enjoy supaya badan kita happy. Jadi konsep dia dipanggil hai-hai. Hai, pemikiran baik, pemikiran positif, enjoy, nikmati. Nikmati, Tuhan beri kebaikan, keindahan untuk kita nikmati. Jangan tak menikmati. Sebab tu kita, kalau kita gembira, kita suka ambil masa, nikmati, rasai, senyum. Jangan tak menikmati. Nanti badan kita happy tu, badan kita suka. Nanti lama-lama badan kita ketagih happy tu. Maka dia akan cari happy. Maka kita akan sentiasa dapat happy. Ingat, orang happy akan mencipta happy, maka dia akan menarik happy, maka dia akan sentiasa happy. Tapi orang yang sedih, kuat menangis, yang berduka, maka dia akan tarik duka, tarik sedih, dia akan suka cari duka. Okey, jelas Okey. Dan jika datang pula dalam pemikiran kita perasaan yang negatif. Contohnya saya pandang kepada Abu. Lalu saya rasa Abu itu rapat dengan bos suka dia, orang pun suka dia, dia pun pandai komunikasi, pandai buat kerja, dan Abu pun naik pangkat. Jadi ketua saya, automatik saya akan terlintas dekat pemikiran saya, dengkinya pada Abu. Menyampahnya Abu. Wah, tunjuk baik pada Abu. Berlagak sombong. Jadi saya rasa, saya perasan dan saya sedar bahawa pemikiran hasad dengki itu datang dari pemikiran saya. Dan dia mula mempengaruhi perasaan saya, jadi marah, tak suka, benci. Dan akhirnya tangan saya pun rasa marah, menggeletar, dada saya pun berdebar-debar. Saya sedar benda tu. Jadi saya sebut bye-bye. Teknik bye-bye. Okey, terima kasih hasad dengki datang kepada Abu. Walaupun benda ini buruk, tapi tetap ada kebaikannya. Sebab tu cakap terima kasih. Sebab dia mengajar saya bagaimana untuk menganalisis keburukan tu, kuatkan diri saya supaya tak terpengaruh, dan saya akan lebih bersedia untuk masa akan datang, dan saya bersihkan, sucikan diri saya supaya tak lekat dengan benda negatif tu. Terima kasih hasad dengki datang. Saya dah rasa, okay, bye-bye. So biarkan hasad dengki tu pergi. Jangan melekat, jangan ambil. Kalau ambil nanti dia bersarang dalam amarah, dengki, nanti badan awak pun sakit, nanti awak tercedera. Sebab itu, dalam konsep mindfulness yang asasnya ialah sedar lintasan dalam pemikiran kita. Yang baik, hai, dan menikmati. Yang berat, yang buruk datang pemikiran, bye-bye, terima kasih, saya tak perlukan awak, biar dia berlalu. Ingat, jasad kita, jiwa kita sangat suci dan murni. Sangat suci dan murni. Maka kita tak boleh dan tak perlu kotorkan diri kita. Jadi jangan ambil benda-benda buruk, jangan biar melekat dendam, melekat kesumat, dengki di hati tu. Nanti emosi kita sakit, nanti kita sakit. Sebab itu dalam mindfulness hanya sedari, rasai dan melepaskan. Jangan ambil. Okey? Dan sebab tu kalau kita sakit, kita susah hati, kita dendam, kita kesumat, jangan salahkan orang lain.
salahkan diri kita sendiri sebab kita gagal untuk mengawal diri kita dan kita ambil benda-benda yang buruk sehingga benda itu telah merosakkan pemikiran dan perasaan kita. Tuhan tu maha baik. Tuhan tak pernah beri keburukan pada kita. Tapi kita sendiri yang membawa keburukan kepada diri kita. Sebab tu surah Yunus tu sangat jelas tu. Sesungguhnya Allah tidak pernah menganiayai diri kita walaupun satu zarah. Tetapi kita yang menganiayai diri kita sendiri. Memula dengan pemikiran kita, dan kita biarkan benda negatif mempengaruhi perasaan kita dan mempengaruhi fisiologi kita dan akhirnya kita terperangkap dan terowong gelap dan kita tak boleh keluar. Sebab itu untuk mengawal diri dalam mindfulness kita tidak boleh jadi pemikiran. Kita tidak boleh jadi perasaan. Kita tak boleh jadi jasad. Jadi kita kena berada di atas pemikiran. Baru kita boleh tengok pemikiran kita. Kita kena di atas diri kita. Baru kita dapat lihat pemikiran dan perasaan kita. Macam kereta, kalau kita adalah kereta, maka enjin rosak. Kita tak boleh betulkan enjin sebab kita enjin kereta. Tapi kalau kereta itu bukan saya, maka kereta tu rosak, kita boleh bangun, buka bonet, tengok mana wire tak bersambung, mana pelak tak masuk, bateri kurang, baru kita boleh betulkan. Sebab itu, untuk membetulkan pemikiran, kita kena berada di atas pemikiran. Hanya sebagai observer, hanya memerhati. Jadi kita akan dapat baiki diri kita sendiri. Okey, jelas Okey, sebab tu, sorry to say, ramai orang yang tak belajar mindfulness, yang tak sedar, yang tak muhasabah diri, mereka tak sedar. Maka mereka ada pemikiran hasad dengki, mereka tak sedar, mereka benci pada orang lain, mereka tak suka orang lain, mereka dendam, mereka tak sedar. Dia tak sedar perasaan hasad dengki itu datang dalam pemikiran dia. Dengki pada Abu, dengki pada Ali. Lalu pemikiran dengki itu masuk dalam perasaan dia. Jadi marah, dendam, tak suka dan akhirnya pergi pada fisiologi, automatik mulut dia muncung, kan? Lepas tu dada dia debar-debar, lepas tu dia jalan hentak kaki, tungdang, baling-baling barang, cakap yang kasar-kasar, dia tak sedar benda tu. Dia tak sedar hasad dengki telah bersarang dalam diri dia. Sebab dia tak sedar pemikiran dia, sebab dia adalah pemikiran. Lalu banyak masyarakat kita, individu, organisasi, banyak ada orang yang hasad dengki dan mereka tak sedar mereka dengki. Sebab itu cara yang paling baik ialah kesedaran, mindfulness, analisis pemikiran kita. Kita yang tahu pemikiran kita macam mana. Sebab itu kita kena belajar berada di atas pemikiran. Okey, jadi cara yang paling mudah ialah yang pertama dalam mindfulness kita kena sedar saja dalam pemikiran kita. Dan bila ada benda yang negatif, kita kena sebut saja. Ikut saya ramai-ramai. Saya sedang dengki. Akui saja. Jangan tak akui. Walaupun pedih. Saya sedar saya marah pada bos. Saya sedar saya tak suka kepada Ali. Saya sedar saya menyampah dekat Ahmad. Saya sedar saya stres. Saya sedar saya tak keruan. Saya sedar semua orang tak suka saya. Saya sedar saya benci dengan banyak perkara. Jadi sedar saja apa lintasan tu. Okey? Sebab kalau awak tak sedar, nanti awak tak boleh betulkan. Okey, lepas sedar, yang kedua, apa kita kena buat? Okey, kita kena terima saja dulu. Jangan tak terima. Kalau tak terima nanti kita sakit. Jiwa kita sakit. Kita tak akan dapat ambil pengajaran. Selagi kita tak terima, maka hukuman akan datang pada kita. Sebab tu dalam mindfulness, kita kena acceptance, kita kena terima. Jadi kita cakap, aku terima stres, aku terima perasaan benci ini, aku terima aku ada hasad dengki, aku terima orang tak suka aku terima aku difitnah, aku terima pergolakan ini, terima dulu. Sebab tu kalau kita baca jurnal-jurnal klinikal mental health, 90% memperkatakan tu, memperakui bahawa 90% masalah-masalah depression, anxiety, PTSD bermula apabila seseorang tidak boleh menerima perkara buruk yang berlaku pada dia, tak boleh terima pemikiran buruk dia sendiri. Dia lawan, dia protes. Dia lawan dan protes adalah
bila dia cakap, kenapa benda ni berlaku pada aku, kenapa orang tu berjaya, kenapa dia fitnah saya, kenapa nasib saya begini. Dan akhirnya dia akan mula menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Akhirnya perasaan dia lagi teruk, komunikasi dia makin tak berkesan dan dia marah orang tu, marah orang ni, hubungan dia terganggu, dengan keluarga pun dia mula marah isteri dia, pukul-pukul anak dia dan keluarga dengan anak dia pun renggang. Itu semua ialah kerana kita tak boleh menerima pemikiran, perasaan dan benda buruk berlaku pada kita. Sebab itu belajar terima dan belajar terima. Sebab itu dalam psychological, apabila sesuatu benda buruk berlaku pada kita dan kita tak terima, kita lawan, kita protes, kita marah, maka kesakitan tak terima itu 10 kali ganda tu, lebih sakit daripada peristiwa tu. Sebab tu belajar terima. Contoh paling mudah, dulu saya bawa kereta. Saya berhenti kat traffic light. Tiba-tiba ada kereta lain langgar belakang kereta saya. Boom. Kejut saya. Saya pun keluar, saya tengok muka dia, dia buat macam ni. Sorry dia kata. Saya tengok dia, saya bergelak. Dia bergelak. Lepas tu saya tak marah, tak apa. Saya terima dia langgar kereta saya terima benda yang berlaku. Sempat selfie lagi dengan dia. Ya. Lepas tu dia kata tak apalah. Nanti hantar workshop dan dia akan bayar. Hantar workshop kena dalam 200 lebih, saya bagi diskaun, bayar 50 saya kata. Sebagai pengajaran pada dia. Okey, tapi kalau kita tak terima, kita marah, kita tumbuk, kita pukul dia, kita jergah dia, kita dendam dia, maka diri kita yang sakit. Sebab itu dalam kesedaran, mindfulness, sedari sahaja apa yang berlaku dalam pemikiran dan perasaan kita dan belajar untuk terima dia. Baik dan buruk terima. Sebab tu mesej dalam ketuhanan, apa yang Tuhan nak pada diri kita ialah belajar terima, redha, belajar terima, redha dan cakap terima kasih. Lalu apabila kita terima, barulah kita dapat ambil pengajaran dia. Baru kita ambil pengajaran yang berlaku dan baru hukuman tu stop. Yang ada hanya pengajaran. Selagi kita tak terima, kenapa dia buat saya, kenapa dia fitnah saya, kenapa dia buat buruk pada saya, kita menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, menyalahkan persekitaran, kita tak belajar apa-apa. Maka kita akan terus dihukum. Sangat sakit tu. Sebab itu, sedari dan terima. Nak terima, kita sebut sajalah. Ya. Jadi aku terima perasaan marah, aku terima stres, aku terima ada lintasan hasad dengki, terima dulu. Sebab kita kena ingat satu benda, at the end we just a human being. Kita hanya manusia biasa. Manusia biasa maksudnya perasaan marah, sedih, hasad dengki itu normal. Jadi kalau saya tanya pada awak, siapa yang boleh buang marah? Siapa yang pernah buang marah kat tangan? Tak ada. Tak ada manusia yang pernah buang marah. Siapa yang pernah buang hasad dengki? Tak ada. Tak ada siapa yang pernah buang hasad dengki. Sebagai manusia biasa, benda itu tetap ada. Dia akan datang juga pada kita. Tengok kawan kita naik pangkat, tetap ada hasad dengki, iri hati. Tapi kita kawal dan kita jadikan dia baik, kita sejahterakan dia dan akhirnya jadi harmoni. Sebab tu kita tak, dia sebahagian daripada diri kita sendiri. Hanya sedari, terima, rasai dan lepaskan. Okey, jelas Okey, moderator okey. Setakat ni boleh? Okey Prof. Boleh teruskan. InsyaAllah. Okey. Sebab itu kalau kita ada perasaan hasad dengki, tak suka rakan sejawat kita, antara teknik yang paling mudah dalam mindfulness ialah yang pertama sedari saja. Aku sedar aku dengki kepada Ahmad sebab naik pangkat. Okey, yang kedua, aku terima perasaan dengki ini sebab aku hanya manusia biasa. Okey, yang ketiga, tanya, kenapa aku perlu dengki? Akhirnya jangan menilai, jangan berfikir, jangan menganalisis, jangan judge. Biar kefitrahan kita menjawab dengan sendirinya. Akhirnya dia kata, itu rezeki dia. Itu untuk keluarga dia. Dia memang layak dapat berdasarkan prestasi dia. Rezeki saya belum sampai. Dia akan jawab dengan sendirinya. Soalan yang ketiga, soalan yang keempat, apa yang aku dapat apabila aku benci? Bila aku benci, aku iri hati, nanti aku tak tenang, jiwa aku menggeletar, asyik terfikir-fikir dia, marah, dendam, hubungan baik jadi negatif.
Jadi balik kepada soalan yang kelima, balik kepada kasih sayang. I love myself. Oh, aku sayang diri aku tak nak mengeletar, aku tak nak hubungan terputus, aku tak nak ini. Jadi terimalah, meraihkan kasih sayang dia, meraihkan naik pangkat dia, happy dan seronok. Ya, jadi benda tu akan hilang dengan sendirinya. Automatik hilang dengan sendirinya. Sebab kita telah sedari dan kita terima dan kita rasai dan akhirnya kita belajar melepaskan. Sebab itulah hidup ini banyak orang dendam, banyak orang ada traumatik, banyak orang iri hati sehingga putus hubungan, sehingga fitnah sebab dia ada kemelekatan, dia tak melepaskan. Hidup ni hanya satu perjalanan saja. Jalan, lalui, rasai, lepaskan. Jalan, lalu, rasai, lepaskan. Banyak lagi benda-benda indah, bunga-bunga, perjalanan tempat yang kita nak lalui dan kita menikmati. Jangan terlekat dengan episod. Jangan terlekat dengan peristiwa. Jangan terlekat dengan orang. Lalui dan lepaskan. Okey, jelaskan? Sebab itu dalam mindfulness juga, kita kena memahami bahawa setiap benda yang berlaku itu, bahawa dia sementara saja. Tak ada benda yang kekal. Yang kekal Tuhan saja. Yang lain semua tak kekal. Dia hanya sementara saja. Okey, jasad kita pun tak kekal. Satu hari kita akan mati juga. Rumah kita pun tak kekal. Satu hari kita akan tinggalkan juga. Jadi masalah kita datang, rasai, nanti masalah tu hilang dengan sendirinya. Konflik datang, rasai, nanti konflik tu akan hilang dengan sendirinya. Perasaan dengki, amarah datang, rasai, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. So belajar melepaskan. Ribut, taufan datang, melanda, lepas tu ribut dapat akan hilang. Paling lama pun 1 jam, 2 jam ribut tu hilang. Banjir datang, hujan, banjir, lepas tu banjir tu akan hilang, akan surut. Ombak mengganas, akhirnya dia akan berhenti, dia akan hilang. Tidak ada benda yang kekal. Penyakit COVID-19 datang, rasai, dia akan hilang juga. Setiap benda ada permulaan, ada pertengahan dan ada akhirnya. Tak ada benda yang kekal. Jadi sedar sajalah masalah kita pun, konflik kita pun, orang fitnah kita pun, pergaduhan kita pun datang sementara saja. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Sedar saja. Sebab tu kalau orang depression, anxiety kan, kadang-kadang bila dia duduk, kadang-kadang tiba-tiba saja tak dijangka, tangan dia mengeletar, dada dia berdebar, dia berfikir tu, fikir ni, takut tu, takut ni, takut nak mati. Jadi sometimes kita ajar dia mentera. Mentera paling simple, dia cakap, aku akan dapat melepasi saat sukar ini. Saat sukar ini akan berlalu dengan sendirinya. Aku okey. Benda ni akan hilang nanti. Aku akan dapat laluinya. Nanti benda tu lepas, hilang. Sebab setiap benda akan datang dan akan pergi dengan sendirinya. Termasuk tetamu tak diundang, anxiety ke panic attack tu. Jangan protes. Kalau awak protes, awak melawan, awak marah, awak berperontak, nanti lagi teruk nanti. Nanti awak terperangkap dalam titik hitam tu. Ataupun awak ditarik emosi dan pemikiran masuk dalam lubang gelap. Diperangkap masuk dalam lubang gelap, masuk dalam lubang gelap. Dan akhirnya awak terperangkap dalam lubang gelap dan awak susah nak keluar. Boleh, tapi kena coping skill, kena ilmu, kena kesedaran untuk memilih dengan lebih baik. Ya? Okey, so jelaskan. Jadi apa yang kita faham, teknik mindfulness ialah kita menerima benda-benda buruk, suasana-suasana toksik dalam pekerjaan dan apa peristiwa yang berlaku dan kita mendamaikan dan jadikan dia baik dan melepaskan perlahan-lahan supaya diri kita tak tercedera dan environment orang semua baik. Kata nanti kita bermasalah nanti. Okey, jelas Okey. Jadi kita dah faham asas mindfulness, dia banyak lagi lah tu. Kalau ikut toolbox saya ada 9 step dalam mindfulness tu. Okey, jadi kita balik kepada toksik dalam bidang pekerjaan. Okey, kita dah faham tadi, orang toksik dalam bidang pekerjaan ni, dia kadang tu datang daripada personality kita juga. Sebab itu nanti ini session ni ada live FB, ada live Zoom dan saya juga buat live TikTok. Nanti boleh pergi tengok TikTok saya. Prof Mas Positif tu banyak saya share tentang psychological, tentang mental health, tentang personality untuk bantu
ramai ahli masyarakat. Itu payback lah ya, daripada apa Tuhan beri pada saya pulangkan kepada masyarakat. Sebab masyarakat kita jadi baik, mak ayah jadi baik, anak-anak jadi baik, pemimpin jadi baik, nanti negara kita pun jadi baik. Okey, dalam satu video saya tu sama juga dekat Instagram ataupun FB Prof Mas Positif tu. TikTok Prof Mas Positif tu, boleh follow Okey, saya buat satu video tentang limau, orange. Saya ambil buah orange, maka saya perah buah orange. Jadi apabila kita perah buah orange, apa yang keluar adalah jus orange. Mustahil bila kita perah orange, yang keluar adalah susu, madu lebah, kicap, sos, tak ada. Jadi maksudnya apa yang dalam diri kita, itu ialah yang akan mengalir keluar, dirasai oleh orang lain dan itulah yang akan kita perolehi dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya kalau kita banyak orang tak suka, orang dengki kita, orang fitnah kita dan banyak benda-benda buruk berlaku pada kita, jangan mudah salahkan orang lain. Tapi salahkan diri kita sendiri. Cara kita berfikir, personality kita, keadaan diri kita. Jadi kita yang react benda tu, respon dan benda tu tertarik balik. Ingat, simple saja, buah orange. Apa yang di dalam, itulah mengalir keluar, itulah yang dirasai dan itulah yang kita dapat balik. Ataupun dalam bahasa energi dia, dalam bahasa frekuensi dipanggil frekuensi yang sama, menarik frekuensi yang sama. Jadi kalau kita baik, kita penuh dengan kasih sayang, maka kita akan tarik kasih sayang dan ihsan. Tapi kalau kita pemarah, dendam, berprasangka buruk, maka kita akan menarik prasangka buruk, dendam, kesumat orang lain. Sebab itu, dalam mindfulness, dalam kesedaran, kita banyak muhasabah diri kita. Sebab tu mindfulness dalam bahasa Arabnya adalah muhasabah, tafakur. Sebab tu Prof Muhaya, Dr. Fazlal Kamsah selalu sebut malam-malam sebelum tidur, renung balik diri kita, fikir balik apa yang kita fikir, apa yang kita buat, apa kesalahan kita, istighfar, baiki diri kita. Mindfulness lah tu, muhasabah lah tu. Kita ambil konsep tu. Jadi benda-benda ini jangan kaitkan dengan agama. Mindfulness tak ada kaitan dengan apa-apa agama. Dia adalah satu konsep psychological untuk menenangkan diri kita, untuk jadikan kita baik. Jadi selagi benda tu baik, memberi manfaat pada kita, memberi manfaat pada orang lain, bismillahirrahmanirrahim, Allah jalan teruslah. Ya, jangan fikir-fikirkan sangat. Sebab tujuan kita ialah bawa kebaikan kepada alam dan kepada diri kita. Orang boleh menilai awak, no problem. Biarlah 1000 orang menilai awak. Yang penting bagaimana awak menilai diri awak dan bagaimana Tuhan menilai kita. Tuhan tu maha baik, jalan terus. Ya. Okey, jadi kita dah faham toksik tempat kerja tadi. Yang pertama datang daripada personality diri kita sendiri. Sebab itu, dalam mindfulness, kalau awak pergi masuk office waktu pagi, kemudian jumpa kawan awak pasal hai. Hai, Aminah. Okey pagi ni, morning. Aminah pun pandang awak, muncung. Muncung tu bukan muncung sikit. Muncung mulut dia tu macam muncung itik. Punya muncung. Lepas tu menyampah, kawan awak kata. Jadi awak pun rasa sedih, awak pun rasa terkilar. This is normal. We are just human being. Tapi itu hanya satu proses, itu hanya satu perjalanan. Terlintas di fikiran awak, kenapa dia sombong, kenapa dia buat saya begini. Ingat saya sebut, jangan terlekat. Hanya lalui, rasai dan melepaskan benda tu. Jadi melepaskan, pergi ke pantry, ataupun pergi tempat awak, lepas tu ambil air panas, lepas tu bancuh kopi, campuran Milo, lepas tu saksikan bagaimana kopi itu bercampur dengan air, lepas tu keluarkan aroma yang sangat wangi, hidu bau dia, saksikan gula kopi itu sangat indah, lepas tu minum dan rasai sedapnya, pahitnya, lemaknya susu, nikmatnya, seronoknya hidup. Itulah cara melepaskan. Jangan fikir benda negatif. Fokus kepada perkara-perkara positif, yang enjoy, yang awak nikmati. Maksudnya kebahagiaan, keceriaan di tempat kerja, keseronokan. Kita yang cipta. Kita yang cari. Kita yang bentuk dia. Kita yang bela dia. Jangan bergantung kepada orang lain. Nanti awak sakit. Sebab itu,
dalam psychological disebut don't give your key of your happiness to others pocket. You must keep your key of your happiness in your own pocket. Jadi jangan beri kunci kebahagiaan kita kepada sesiapa, walaupun anak kita, walaupun suami kita, walaupun bos kita, walaupun kawan baik kita. Kita kena pegang sendiri. Kita happy atau tak bergantung kepada diri kita, persepsi kita, kesedaran kita, bukan pada orang lain. Orang lain tu just laluan saja. Ya. Sebab itu kalau setengah orang kaitan dengan kerjaan ni, dia jumpa saya, dia kata, Prof, office saya banyak orang toksik, office ni tak suka saya, orang tu fitnah saya tak tahan, saya nak, okey tak apa, awak boleh buat beberapa teknik ni, kalau tak tahan awak memang berhak untuk pindah department. Lepas tu dia pindah department lain, okey, itu satu strategi kita boleh buat untuk tenangkan diri kita. Sampai kat department lain, ada juga orang tak suka dia, ada juga bergaduh, ada juga penalti berlaku. Jadi sampai bila pun tak habis. Kita kena ingat satulah, orang yang toksik, orang yang fitnah, yang adu domba, yang dengki, yang khianat itu di mana-mana pun ada. Awak pergi di mana-mana, orang tu tak wujud. Dan orang yang dengki, khianat, asal dengki ni daripada zaman Nabi Adam dah wujud dah. Daripada zaman Nabi Isa, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad, sampai zaman kita ni, orang asal dengki, toksik ni ada. Dan memang kalau orang tu dah mati, dah baik, Tuhan akan jadikan orang lain ada perasaan tu. Supaya kita dapat menilai dan kita dapat memperbaiki diri kita. Jadi, baiki diri kita dan jadikan contoh teladan, jangan jadi orang begitu, dan jadikan diri kita kuat dan happykan diri kita sendiri. Sebab benda tu di mana-mana pun ada. Jadi jangan terpengaruh, yang penting ialah kita jaga diri kita sayangi diri kita happykan diri kita. Okey, jelas kan? Boleh moderator setakat ni? Okey, Prof. Boleh. Teruskan. Makin ramai peserta kita masuk ni, alhamdulillah. Jadi antara teknik yang bagus ialah jadi untuk memahami tentang toksik di tempat kerja ni, ya, kita ulas balik. Yang pertama ialah kerana kita tak minat kerja. Bila tak minat kerja ni bahaya. Kita paksa diri kita kerja dan akhirnya menyebabkan kita burn out, kita tak happy. Saya jumpa banyak cikgu-cikgu yang tak minat kerja. Dia pergi office tu macam robot saja, ya. Jadi orang pun tak dapat rasai kehadiran dia. Sama juga dengan dia pergi pejabat, dia pergi, dia balik, dia tak ada produktiviti kerana dia tak minat tentang pekerjaan tu. Okey, jadi awak kena cari minat, bina minat dan cari benda-benda yang seronok ke alam pekerjaan, tanya balik the meaning of life, tanggungjawab dan sebagainya, dan cari kasih sayang untuk tanamkan balik pekerjaan tu, minat pekerjaan tu. Kalau tak, nanti awak sendiri jadi toksik kepada persekitaran. Tapi kalau awak tak boleh juga, memang tak boleh juga minat pekerjaan tu, awak kena sayangi diri awak. Nanti awak dapat anxiety, dapat depression, kemurungan, kena paksa diri awak hari-hari. Awak kena pergi cari pekerjaan lain. Tapi itu last choice lah, ya. Sebab apabila awak sihat, pemikiran awak tenang, awak happy, awak boleh buat apa saja dan semua kejayaan awak boleh capai. Tapi kalau awak dah sakit, awak dah kena makan ubat psikiatris, awak dah alami anxiety, boleh, tapi awak kena survive pula dengan banyak keadaan dan banyak trigger nanti kita kena jauhi. Okey, jelas Jadi tanam minat dalam pekerjaan, tanam perasaan cinta dekat pekerjaan dan cari meaning dan kasih sayang. Sebab tu untuk tanam perasaan suka dekat pejabat ini, benda paling mudah ialah cari orang-orang yang happy tempat pekerjaan, yang boleh gelak-gelak, yang boleh seronok-seronok, yang boleh ketawa-ketawa, yang awak tak perlu fake. Sebab tu fake ni sangat sakit berlakon. Sebab tu bagi orang depression, anxiety, dia selalu sebut antara benda yang sangat menyakitkan ialah tak happy tapi terpaksa berlakon jadi happy. Tak seronok, tak ceria tapi terpaksa berlakon jadi ceria. Gelak-gelak itu sangat menyakitkan. Jadi awak tak suka kawan awak terpaksa berlakon suka dia, awak menyampah dia, awak terpaksa bergelak dengan dia, tak jadi diri sendiri sangat menyakitkan. Jadi awak terpaksa
Kalau ke office begitu sakit awak. Jadi be yourself, jadi diri awak. Awak nak gelak-gelak. Awak nak senyum-senyum. Awak nak bergurau-gurau. Jadi lebih gembira. Jadi dekat office, pergi cari kawan-kawan yang boleh gelak, yang boleh happy, yang boleh sembang dan sembang-sembang tu gelak. Tengah-tengah stres dengan kerja tu gelak. And then pergi minum kopi sama-sama. Tiba-tiba kopi tertumpah. Kena tudung dia basah. Tak marah. Semua gelak. Jadi lebih seronok. Okey, jelas Okey. Yang kedua tadi, toksik di pejabat berlaku apabila kita tak pandai buat kerja. Kita tak ada kemahiran, kita tak ada teknik, jadi kita tak dapat selesaikan kerja dengan baik, ataupun ada pendekatan baru, sistem baru, komputer baru, cara-cara audit akaun dan sebagainya, cara buat surat kita tak tahu. Dan awak diam, awak tak minta nak belajar, jadi nanti awak akan rasa tak mampu buat kerja, motivasi down dan awak rasa terpinggir, nanti awak akan mengalami masalah di pejabat tu. Sebab tu, jika tak tahu buat kerja, pergi belajar, tanya kawan-kawan, tanya senior, cara nak buat tu, cara buat ini, rendah diri dan senior-senior pula janganlah pula kedekut ilmu. Awak pun pandai sebab orang ajar awak. Jadi sekarang ni awaklah pula ajar orang. Sorry jadi jika awak tak ada kemahiran, pergi belajar, dah tambah ilmu dan awak boleh buat kerja dan awak akan dapat atasi masalah toksik diri awak di tempat kerja. Dan bagi bos-bos pula, kita kena memahami bahawa pergi hantar kursus, hantar kemahiran, pergi ikut workshop, belajar benda baru, sistem baru supaya pekerja kita tahu dan boleh buat kerja dan akhirnya mereka akan lebih pandai dan lebih produktif dan lebih seronok dalam pekerjaan. Jadi sayangi diri kita, kuasai ilmu dan kemahiran baru. Nanti suasana pekerjaan jadi lebih baik dan lebih seronok. Okey, jelas Okey, yang ketiga, punca toksik tempat kerja sometimes itu datang dari kita minat buat kerja. Dan kita ada kemahiran buat kerja. Tapi jadi toksik sebab kerja banyak bertimbun-timbun. Tak mampu kita buat kerja. Ya. Bos dah bagi 10 kerja, kita dah pulun buat tinggal lagi 5. 5 dah siap, tiba-tiba bos datang bagi lagi 10. Jadi kita pun pening, rasa stres dan deadline dia kena hantar minggu depan dan kerja banyak. Jadi kalau awak terus buat kerja dekat rumah pun fikir kerja, buat balik kerja, penat, risau tentang pekerjaan. Kalau awak terus dalam keadaan situasi itu, nanti awak dapat anxiety tu. Sebab simptom anxiety tu. Sebab awak risau, bimbang, takut apa akan berlaku besok, kena marah dan sebagainya. Sebab itu caranya ialah awak kena cari me time, tenangkan diri awak, pergi bercuti. Dan kalau kerja banyak sangat, awak kena bagi tahu kat bos. Awak kena asertif. Tapi cakap baik-baiklah, jangan marah-marah, jangan mengamuk pada bos. Ya, bos, semalam bos dah bagi saya 10 kerja, saya buat dah sampai 5. Tapi sekarang ni ada 5 belum siap. Tiba-tiba bos lagi 10, kesianlah saya bos, tak larat saya nak buat. Kan saya pada 2 tangan je. Jadi boleh tak bos hire orang lain ataupun agih pada orang lain untuk buat kerja ataupun bos buatlah. Tak adalah macam tu kan. Maksudnya awak kena berbincang heart to heart, bagi tahu keadaan, situasi dan sebagainya supaya awak tak burn out dan suasana perkara tu tak jadi toksik pada diri awak dan akhirnya makan diri awak sendiri. Okey? Tapi kalau bos tak dengar pun tak apalah. Yang penting awak dah suarakan dan bos tahu awak buat sekadar mampunya. Okey, jelas Okey, dan yang keempat, kita burn out ataupun mengalami toksik tempat pekerjaan bukan sebab minat, bukan sebab kerja, bukan sebab kemahiran, tetapi sebab environment. Sebab individu di pejabat tu, orang-orang di pejabat, rakan-rakan sekerja, ini masalah yang paling banyak berlaku di tempat pekerjaan. Sebab itu, sometimes kita benci dan jatuh motivasi tempat pekerjaan bukan sebab diri kita dan bukan sebab pekerjaan kita.
Tapi sebab person, environment sekeliling pekerjaan tu, banyak orang toksik. Dan macam mana orang toksik muncul dekat tempat pekerjaan, macam saya sebut tadi lah. Ramai orang tak ada mindfulness. Dia tak sedar apa yang berlaku dalam pemikiran dia. Dia tengok orang tu baik dengan bos, dia dengki. Dia tengok orang tu cantik sikit, pakai lipstick, bergaya, dia menyampah, dia cakap belakang, dia fitnah, berpuak-puak. Itu tak boleh tu. Itu tak happy tempat pekerjaan tu. Bos kena kontrol benda tu. Supaya benda tu tak berlaku. Nah, macam satu organisasi tu saya pergi, bergaduh kat organisasi tu ada 2 puak. Satu puak A, satu puak B. Puak B ni jenis relax tapi mereka makan hati. Puak B ni dominan. Jadi dia bisik-bisik ke kawan dia. Okey, besok semua orang kita pakai tudung warna purple. Besok semua pakai tudung warna purple. Besok yang 5 orang ni pakai tudung warna purple. Apa yang lagi 2-3 orang ni, apa perasaan dia? Apa hati dia kata? Macam mana dia rasa terpinggir? Tak boleh buat begitu. Jangan berpuak-puak dekat office. Buat kerja sama-sama, tenang sama-sama, enjoy sama-sama. Sebab itu antara kemahiran yang perlu kita miliki ialah empati, memahami apa yang orang rasa supaya kita dapat bina hubungan dengan penuh kasih sayang dan kita seronok tempat kerja. Sebab itu dalam mindfulness, bila kita sedar bahawa kita ini hanya observer dan kita penuh dengan kasih sayang, maka satu benda yang istimewa ialah apabila kita boleh connectkan diri kita dengan love. Hubungkan diri kita dengan kasih sayang. Itu kalau kita dapat tenang tu, kita bahagia tu. Kita tengok orang tu naik pangkat, kita pun happy, seronok dia naik pangkat. Kita tengok orang tu beli kereta baru, kita pun seronok, bangga, seolah-olah kita yang dapat kereta baru. Tengok kawan kita mengandung, seronoknya, happynya dia mengandung, seolah-olah kita yang mengandung. Itu dipanggil kita terhubung dengan alam. Kita terhubung dengan semesta. Kita terhubung dengan sifat kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim tu, dia meliputi tu. Itu nikmat tu sangat seronok tu. Jadi hubungkan diri awak dengan kebaikan. Itu yang menyebabkan kita terhubung. Tapi apa menyebabkan dia terputus? Dia terputus ialah kerana kasih sayang hilang. Bila kasih sayang hilang, yang ambil tempat adalah kebencian, amarah, sombong, keangkuhan, ego, itu memutuskan. Sebab tu kasih sayang ini dia tak ada berjarak, tak ada tempat. Seorang di Malaysia, seorang di England, seorang di Malaysia, seorang di Sabah, Sarawak pun kita rasa dekat sebab kasih sayang. Tapi kalau tak ada kasih sayang, yang ada adalah iri hati, keangkuhan, ego, prasangka. Walaupun kita duduk sebelah-sebelah rasa jauh. Walaupun kita sembahyang sama-sama, tapi kita rasa terpisah. Sebab itu, yang boleh menghidupkan semula, merapatkan ialah buang kebencian, angkat prasangka, yang ada kasih sayang, baru bercantum balik. Okey. Sebab itu hubungkan diri kita dengan kebaikan. Sebab itu ramai ini sebenarnya bukan banyak. Ramai ini bila ada kasih sayang. Sebab itu kalau jabatan kita ada 5-6 orang pun tapi penuh kasih sayang, tolong menolong, bantu berbantu, maka walaupun kita sikit, sebenarnya kita ramai. Kita erat, benda yang susah pun jadi mudah. Tapi kalau di departmen kita, jabatan kita ramai, ada sampai berpuluh-puluh orang, tapi kalau bersangka-sangka buruk, hasad dengki, fitnah, berpuak-puak, maka walaupun ramai, sebenarnya kita sikit. Sebab kita tak terhubung. Sebab kita tak tolong menolong. Kerja yang ringan pun jadi susah. Berkira-kira kerja. Nanti kita sakit, suasana sakit, produktiviti kita pun jatuh. Sebab itu dalam kesedaran, mindfulness, bebaskan diri kita daripada benci, kianat, sombong, sedar pemikiran kita, kembali kepada kasih sayang. Dan akhirnya kita connect dengan kasih sayang, kita terhubung dengan semua orang, maka toksik ni akan hilang. Sebab itu toksik orang dalam pejabat muncul kerana kasih sayang telah hilang. Jadi terapkan balik kasih sayang. Kerana kebongkakan dan keangkuhan muncul. Sebab itu akhirnya ada iri hati. Kita tengah duduk,
berehat sikit dia cakap. Nampak tu? Malas buat kerja, duduk je berehat je, malas buat kerja, sakit hati kita. Kita pun buat kerja, menulis, buat kerja, kita buat kerja bersalah. Tengok tu, belagak, tunjuk pandai, tunjuk rajin, tunjuk belagak, tunjuk pandai. Kononnya rajin lah tu. Dah sakit hati kita. Kita pun diam, tak cakap dengan orang. Pun kena juga. Tu sombong, tak cakap dengan orang, tak nak bersembang. Kita pun sedih orang cakap begitu. Kita pun mulalah pergi ramah, sembang dengan orang, tegur bos. Pun kena cakap juga. Nampak tu bodek. Nak tunjuk baik, bodek tu. Nak fitnah tu, cakap buruk tentang kita. Itu antara keluhan-keluhan yang selalu saya dapat daripada staf-staf yang duduk dekat pejabat. Toxic person ni. Punca dia satu saja, kasih sayang telah hilang. Yang ada adalah prasangka, keburukan, keangkuhan, kesombongan. Itu tak bagus tu. Jadi, ingat satu benda sajalah. Setiap benda berpusing. Bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi cakrawala, bulan mengelilingi bumi, atom dan zarah juga dia berpusing mengelilingi. Jadi apa yang kita beri pada orang lain, itu yang kita akan dapat balik dalam kehidupan kita. Sebab itu, saya sebut tadi, connectkan awak dengan alam. Hubungkan dengan kasih sayang. Hubungkan dengan sifat-sifat ar-Rahman, ar-Rahim Tuhan tu. Jadi bila kawan awak dapat naik pangkat, awak gembira, orang dapat beli kereta baru, awak happy, awak tengok orang bersaudara, suka, hati awak gembira, maksudnya awak terhubung dengan kasih sayang. Dan bila terhubung dengan kasih sayang, nanti kita akan senang dapat kejayaan, senang dapat kasih sayang. Orang akan suka pada kita. Tapi kalau kawan awak dapat naik pangkat, awak benci, kenapa dia dapat naik pangkat, dia jahat, dia tak layak. Awak tengok kawan awak beli kereta baru, awak menyampah, awak kata dia belagak, dia sombong, awak benci, awak iri hati. Maksudnya sebenarnya bukan awak iri hati sebab dia naik pangkat. Bukan sebab awak iri hati sebab dia beli kereta baru. Tapi awak sebenarnya iri hati dan dengki dan marah kepada kebaikan. Marah kepada kesyukuran. Marah kepada kejayaan. Dan bila awak marah kepada kejayaan, benci kepada kejayaan dia, maka kejayaan akan jauh dengan awak. Awak tak akan dapat kejayaan. Pergi mana-mana pun awak tak akan perolehi kebaikan. Sebab itu, sorry to say lah, orang yang pernah amarah, yang penuh dengki, khianat pada orang lain, berpuak-puak, dia pusing-pusing dekat situ saja. Dia susah nak naik. Kalau naik pun, energi dia tak bagus tu. Tak sihat tu. Ya? Dan dia mudah jatuh balik tu. Tak jatuh jawatan pangkat tu, jatuh emosi dia, jatuh sakit, tak sihat dan sebagainya. Sebab energi yang buruk, perasaan yang buruk, prasangkaan yang buruk akan menarik keburukan. Tapi kalau kita tenang, kita gembira, kita ihsan, kita memudahkan, dia akan menarik banyak kebaikan. Sebab itu, untuk menghapuskan toxic environment tempat kerja, yang pertama tadi personality kita kena betul. Kita kena cipta kebaikan dalam diri kita. Kita kena create environment yang seronok dan jangan bergantung pada orang. Kemudian masing-masing kita kena wujudkan suasana pekerjaan yang baik, yang saling menyokong, yang sihat kesihatan mental. Jadi masing-masing bersihkan hatilah. Untuk bersihkan hati, kita kena bersihkan pemikiran. Sebab pemikiran melahirkan hati. Hati itu datang daripada pemikiran. Tanpa pemikiran, hati pun tak ada. Perasaan pun tak ada tu. Okey, jelas kan? Okey, moderator, jelas cakap ni? Boleh? Okey, Prof. Boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak tanya Prof kan, dan saya buka jugalah kepada para peserta kita hari ni, kalau ada nak bertanya pada yang berbagai Prof, boleh saja terus voice out kan, tekan unmute tu and then terus tanya dengan Prof, ataupun boleh tuliskan saja di ruangan chat lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey Prof, saya nak bertanya dekat Prof lah kan, sebab saya sendiri sebagai kaunselor juga banyak mengendalikan isu-isu berkaitan dengan hubungan toksik di pejabat ni kan Prof. Okey, so ada di antara mereka yang maknanya kongsikan dengan saya kan, maksudnya macam kalau di pejabat kasih sayang yang mereka dapatlah daripada rakan-rakan tu maknanya tak semua, maksudnya tak semua sebarkan kasih sayang mereka kepada semua orang di pejabat. Macam tu kan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat merasakan dan sebagainya. Begitu juga dengan ketua-ketua atau bos-bos di pejabat ni, maknanya mereka menyebarkan kasih sayang mereka, perhatian mereka kepada certain staff sahaja di pejabat. Jadi
bagi staf ataupun kaki tangan ataupun individu yang mengalami keadaan ini, kan Prof, bagaimana perlu dia coping, berdepan dengan keadaan ini, Prof? Okey, so sangat bagus soalan tu. Sebab soalan tu adalah realiti. Itu semua benda sebenar-benar berlaku. Jadi kita kena faham, sedari, terima, berdamai, jadikan dia baik dan ubah diri kita dan teruskan tanpa ada kemelekatan. Okey, jadi saya dah terang tadi, toksik datang daripada personality kita, datang daripada minat pekerjaan kita, kemampuan pekerjaan kita, individu persekitaran kita. Dan lagi satu, toksik datang daripada bos kita, datang daripada pengurusan kita, datang daripada organisasi kita sendiri. Kita kena akui itu. Sebab itu banyak bos, manager kadang-kadang jumpa saya, cerita staff dia tu, staff dia begini. Kan? Jadi sebenarnya saya berkata dua je. Untuk wujudkan suasana yang bebas toksik, yang produktif tempat kerja, pekerja kena betulkan diri mereka, bos pun kena betulkan diri mereka. Baru dah dua-dua itu selaras, baru dua-dua tu baik, baru dua-dua boleh harmoni. Bos pun sometimes pilih kasih, tak harmoni dan menekan pekerja berlebih-lebihan dan akhirnya menyebabkan pekerja memberontak, marah dan produktiviti tak ada dan akhirnya kesan buruk dia ialah dia datang kerja, balik kerja je lah. Dia datang kerja, buat kerja dia balik. Dan dia hilang komitmen, hilang konsistensi dan hilang kemahiran. Dan organisasi akan sangat rugi kerana kurang staf yang sayangkan kepada organisasi. Sebab itu, bos-bos, organisasi, pendaftar, majikan, jangan pilih kasih kepada staf. Dan jangan pilih bulu dan jangan lebihkan orang ini, itu geng dia, itu kawan dia. Itu orang dia, itu orang ini. Nanti organisasi tu rosak tu. Ya, organisasi rosak tu. Dan hati kita pun tak tenang tu. Sebab itu kroni sebenarnya ialah orang yang boleh buat kerja, orang yang sanggup memikul tugas dan orang yang nak bersama dengan jabatan organisasi. Jadi sesiapa saja yang nak bersama dengan jabatan, bersama dengan organisasi, itu kroni kita. Bukan ikut persepsi, ikut minat kita, ikut suka kita. Dan jika orang tu bukan kroni kita pun, dia tak bersama jabatan, mungkin sebab pengalaman lepas, dia diabaikan, dia tak disukai. Tugas bos ialah tarik balik dia bersama dalam satu jabatan, tarikkan semula cinta kepada organisasi supaya kita boleh bersama-sama. Itulah ketua. Kalau kita tak boleh buat begitu, itu bukan ciri ketua yang baik tu. Ketua ini adalah menyatukan, memotivasikan, menginspirasikan untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, jelas kan? Itu sangat penting. Dan saya ini saya rasalah saya ni berjalan banyak kementerian. Sebab banyak kementerian jemput saya, banyak universiti jemput saya dan saya telah saksikan banyak pekerja-pekerja dapat masalah mental health, depression, anxiety sebab toksik dalam pekerjaan daripada rakan sekerja dan satu lagi datang daripada bos. Sebab bos ni dia very powerful. Kalau dia tak suka orang tu, dia tekan orang tu, dia marah orang tu, dia cari salah, dia kontak waktu cuti, dia bagi kerja berlebih-lebihan, dia malukan staf dia, lama-lama staf dia takut, bimbang, risau. Ya, jadi dia tengah protestat kertas, dia dengar suara bos dia lalu saja, otomatik tangan dia menggeletar, jantung dia debar-debar. So tak boleh, jangan jadi begitu. Sebab itu saya percaya bos kena memotivasikan dan beri inspirasi. Dan jika pekerja kita, orang bawahan kita tak betul buat kerja salah, jangan malukan di depan orang ramai, jangan jerkah dia, jangan tengking dia, jangan jadi individu narsisistik. Dia pun ada keluarga, dia pun ada emosi, perasaan nanti dia malu. Jika berterusan berlaku begitu, dia akan dapat masalah kesihatan mental tu. Jadi cara paling baik, saya percaya jika orang bawahan buat salah, panggil secara personal dalam pejabat, cakap secara baik, beritahu apa kesalahan dia satu demi satu, dan bimbing dia macam mana cara nak buat, macam mana nak baiki. Jika tak ada, hantar dia pergi kursus, hantar kemahiran. Itu lebih baik, lebih dihormati dan hubungan ukhuwah baik dan dia akan menyumbang banyak pada organisasi. Terutama bila saya sembang dengan guru-guru dekat sekolah, banyak guru-guru yang dimotivate. Contohnya sebab pengetua
narsisistik. Ya, kesian kalau pengetua narsisistik tu satu sekolah satu cikgu jadi toksik tu. Ya, semua motivasi jatuh tu. Contohnya cikgu-cikgu tengah buat perhiasan untuk hari ucapan, hari pemberian hadiah, letak bunga, letak kain, datang pengetua ke pergi hem. Apa ni buruk, tak cantik ni, awak tak pandai buat je. Jadi cikgu pun sedih kan sebab dia dah buat terbaik dan tak dihargai, dihina dan dicakap benda-benda yang buruk. Jadi cikgu pun menangis, sedih. Jadi rosak organisasi tu. Sebab itu saya lebih percaya kepada reward and development. Reward and development, reward and development. Jadi dia akan membina satu organisasi yang bagus. Ada satu kementerian tu saya pergi, dia pekerja muda. Dia engineer dan dia sangat bersemangat untuk bekerja, tapi bos ini ada unsur narsisistik. Narsisistik ialah satu personality di mana dia rasa diri dia hebat, dia kagum dengan diri dia sendiri, dia cakap besar, dia nak dipuji dan dia angkuh, dia sombong dan dia nak orang sanjung dia ataupun dari pasal kampung dia cakap tak pernah jatuh. Dia cakap memang tinggi, dia sombong. Dan dia tak nak sesiapa melebihi pada dia dan dia tak nak orang melawan dia. Itu tak apalah, itu hal dia lah orang narsisistik. Tapi orang narsisistik ni dia akan jadi sangat berbahaya apabila dia mula merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencari salah orang lain dan bongkar keburukan orang lain dan malukan orang lain. Jika awak berhadapan dengan bos narsisistik, suami atau isteri narsisistik, rakan kerja narsisistik dan awak rasa sangat teruk, sangat down, awak kena ada strategi untuk menanganinya. Jika tak, lama-lama besok awak boleh makan ubat psikiatris. Narsisistik ini kesannya sangat buruk, kita sangat down. Sebab itu, bagi bos-bos yang ada narsisistik, yang suka marah pekerja, cari salah pekerja, dendam pekerja, sebab pekerja pernah tegur dia, pernah lawan dia, itu tak bagus tu. Nanti banyak staff dapat anxiety, dapat depression. Ya, macam satu kes engineer tadi, bos dia suka marah dia, cari waktu cuti dia, marah tu burukkan dia sampai dia duduk, dia dengar suara. Bunuh bos, bos tak guna, dia dengar suara belakang dia, hoi bagus. Jadi mula dia dah runsing, mula hubungan dia tak baik dengan isteri, dia pukul anak-anak dia, dia sedar apa berlaku dengan dia pun jumpa doktor psikiatris. Doktor psikiatris kata dia ada anxiety, depression, plus psikosis sebab tekanan dekat pekerjaan, sebab bos dia sebagai trigger dia. Dan doktor pun bagi makan ubat, tapi dia tak suka makan ubat tu. Dia makan ubat sebab bila balik kerja dia kena ambil masa 1 jam perjalanan daripada office ke rumah. Dia mengantuk, dia letih. Itu kesan psychopharmacological ubat lah ya. Tapi nasib baik dia bagus. Dia kenal dengan orang atasan. Dia jumpa orang atasan, dia buat surat, dia tunjuk surat ke psikiatris, dia minta pindah departmen. Jadi orang atasan dia fahami. Jadi terus tukar dia di departmen lain. Dan bila tukar dia di departmen lain, bos dia terkejut. Kenapa pindahkan dia? Kenapa orang ni tak ada lagi? Kenapa tanpa pengetahuan dia? Tapi tak apalah, yang penting dia selamat. Sebab itu, dalam menghadapi situasi pekerjaan narsisistik, selagi awak boleh bertahan, awak bertahan. Selagi awak boleh rasionalkan diri awak rasionalkan diri awak. Tapi bila awak rasa tak bertahan lagi, dia mula ganggu psikologikal dan fungsi awak dalam kehidupan, awak kena sayangi diri. Awak kena keluar daripada organisasi supaya awak tenang. Ya, tapi nak keluar organisasi itu susah, terutama bagi orang-orang kementerian. Jadi kalau awak hantar surat pun, sebahagian daripada trigger awak dah hilang dah. Sebab awak tahu awak nak berpindah, cuma belum lulus. Ya. Tapi cuba kawal dululah kecuali memang tak boleh kawal lah sayangi diri. Sebab saya jumpa banyak pekerja-pekerja bawahan yang dapat masalah mental health sebab orang atasan. Sebab tu saya nak pesan kepada orang-orang atasan, bos-bos, jangan marah-marah pekerja, membabi buta, ungkit kesalahan dia, tekan dia berlebih-lebihan, burukkan dia, malukan dia, tak boleh tu. Nanti kalau dia stres berlebih-lebihan, nak jumpa awak dia takut, nak pergi kerja bimbang, risau. Sampai ada satu staff tu bagi tahu, saya bangun tidur, saya suka nak pergi kerja. Saya ingat kawan-kawan saya. Tapi saya ingat saja bos saya otomatik saya rasa down, saya rasa teruk, tangan saya mengetar, dada saya berdebar. Saya tak suka bos saya suka tekan saya tak suka bos saya suka malukan saya. Sian kat dia. Jadi janganlah awak
menjadi trigger penyebab kepada orang lain dapat masalah kesihatan mental. Kesianlah pada dia. Dia pun ada anak, dia pun ada isteri, ada suami, dia pun ada mak ayah. Anak dia nak balik peluk dia nak balik kampung jumpa mak ayah dia. Nanti anak kehilangan mak tu. Suami kehilangan isteri, isteri kehilangan suami dan keluarga kehilangan, dia marah anak-anak dia tak boleh kontrol emosi dia, keadaan jadi buruk. Kesian ya. Sebab kita kena ingat orang yang ada mental health ni, dia kadang-kadang mood swing, kadang dia pun tak faham dengan emosi dia pun marah kenapa emosi dia begitu. Dan dia cepat marah anak dia, kadang dia pukul anak dia, kadang-kadang dia tak baik dengan orang. Ya, jadi janganlah kita jadi punca kepada orang lain sakit. Kesihan ya. Dan kita kena ingat juga kita pun ada anak, kita pun ada isteri. Kalau kita anak-anak kita dah besar, kita pun akan ada cucu. Dan dunia ni berpusing. Alam ni berpusing. Jadi kita buat baiklah. Nanti kita akan dapat kebaikan dan kebaikan tu akan memberi keindahan dalam hidup kita. Okey, jelas kan? Okey, sebab tu saya selalu ajar kepada pekerja, jika awak menghadapi individu yang narsisistik, so kita kena buat 5 tindakan, strategi. Kalau tak nanti awak makin sakit. Narsisistik ni kalau dalam pekerjaan okey lagi sebenarnya. Kita boleh walaupun dia mengganggu kita, tapi kalau narsisistik orang yang tak boleh elak tu, suami narsisistik, isteri narsisistik, bos narsisistik tu, awak kena atur strategi baru tu. Strategi yang pertama ialah awak kena ignore je. Sebab awak kena ingat orang narsisistik, dia hina awak, dia cari masalah dengan awak, dia fitnah awak sebab dia nak respon. Dia suka tengok awak menangis, awak tergugat, awak marah, dia lagi suka. Sebab tu makanan dia. Jadi kalau awak ignore, awak tak pedulikan, awak fokus kepada benda lain, awak tak layan dia, lama dia rasa putus asa, dia akan pergi cari orang lain untuk dia fitnah, untuk dia ganggu. Ya, jadi ignore, jangan pedulikan. Fokus kepada benda-benda yang lain. Sebab kalau satu orang tak suka awak, ada 10 orang suka awak, pergi kepada 10 orang. Dan jika 10 orang tak suka awak, don't worry. Tuhan akan jadikan seorang yang sangat suka awak. Dan seorang yang suka awak tu, dia akan memadai dan sama nilai dengan 10 orang. Sebab tu yang penting dalam hidup ni, kadang-kadang bukan kawan yang ramai. Tetapi kawan yang baik, yang memahami, yang boleh berkongsi emosi, gelak ketawa, menyokong kita, itu lebih bernilai lah daripada kawan-kawan yang ramai. Sebab tu macam orang introvert, orang ambivert tu, dia tak ramai kawan. Tapi kawan dia sangat berkualiti. Orang extrovert ni ramai kawan. Tapi kawan datang dan pergi dengan mudah je. Okey, jelas kan? Okey, ignore dia. Tapi yang kedua, jika awak rasa benda tu dah, dan yang kedua, untuk menghadapi situasi toksik pekerjaan ni, lepas ignore, awak kena fokuskan kepada perkara yang awak gembira, fokus kepada perkara yang awak happy. Sayangi diri awak. Contoh tadi, dia tak tegur awak, don't worry, ada orang lain tegur awak. Dia marah awak, okey, lepaskan perasaan tu. Dah awak pergi pantry, buat kopi, berjalan kat brisk walk, tengok matahari, tengok-tengok pokok bunga, pergi sembang dengan orang yang awak suka, nikmati kehidupan ini. Tuhan jadikan alam ini luas. Bumi ini terbentang. Banyak keindahan, kebahagiaan yang kita boleh terokai. Jadi jangan menghadap orang tu je. Sebab tu dalam psikologikal, dia sangat mudah. Kalau awak tak suka Ali, Ali tu fitnah awak. Ali tu buat jahat pada awak. Jadi kalau awak kata pada pemikiran awak, saya tak suka Ali, saya benci Ali, saya tak nak fikir Ali, saya tak nak fikir Ali, saya benci Ali, saya tak nak fikir Ali. Maka Ali akan datang lagi banyaklah pemikiran awak. Awak pergi mana-mana, awak tengok orang ramai, Ali. Awak nampak wajah Ali. Oh, bukan Ali. Awak pergi lah tandas, dengar orang berjalan, Ali. Dia tengok bukan Ali. Maksudnya, lagi awak tak nak fikir benda tu, lagi benda tu akan datang dan lagi benda tu mengganggu awak. Nanti awak sakit. Jadi, awak kena belajar melepaskan. Jadi, cara untuk melepaskan yang paling baik ialah ignore dan fokus kepada benda yang happy yang awak suka. Jadi kalau awak suka makan, pergi makan. Kalau awak suka brisk walk, pergi brisk walk. Kalau awak suka masuk hutan, pergi masuk hutan. Kalau awak suka berenang, pergi berenang. Kalau awak suka shopping, berjalan,
pergi berjalan. Maksudnya buat perkara yang awak happy, yang boleh keluarkan dopamine, hormon-hormon kegembiraan, dan automatik awak akan lupakan benda tu dengan sendirinya. Jadi ingat cakap saya, cara melepaskan adalah fokus kepada benda lain yang kita happy dan kita gembira, fikir, rasai dan lakukan. Automatik benda tu akan lupa. Sebab tu bagi orang depression, anxiety, orang yang stres melampau, kita kena ajar dia tu, ya, di schedule fun activities tu. Ajar semula aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Plan semula apa benda-benda yang dia akan happy lah hidup dia. Sebab kalau tak dia terperangkap tu, duduk dalam bilik, susah hati, mengeluh, keluh kesah, nanti hidup dia makin tak ceria tu. Dia kena keluar bilik, dia kena nikmati matahari, dia kena nikmati air, dia kena sedut udara baru, dia kena jumpa kawan-kawan baru, dia kena belajar terokai kemahiran dan ilmu baru, buka pemikiran ni. Dapatkan kesedaran baru, barulah kemahiran memilih dia meningkat. Barulah kita berhak memilih benda yang lebih baik dalam kehidupan. Okey, jelas kan? Ataupun benda paling mudah kita sebut, andai kata ada satu benda negatif, orang tak suka awak, ataupun benda buruk berlaku pada awak, tapi ada 10 benda yang baik, keluarga awak baik, kerjaya awak baik, gaji awak banyak, banyak orang suka awak, suami awak handsome, isteri awak penyayang, anak awak berjaya. Jadi kalau awak fokus ke satu benda buruk tadi, awak akan lupa benda-benda yang baik ini sebab awak jadi buruk keseluruhan. Tak adil pada Tuhan. Tuhan anugerahkan banyak kejayaan dan keindahan pada kita. Jadi abaikan nombor satu ini, fokuskan kepada benda-benda yang gembira, yang seronok, yang baik. Nanti yang satu ni akan hilangkan sendirinya. Itu dipanggil teknik fokus kepada 5 kegembiraan. Teknik fokus kepada aspek kesyukuran. Teknik membesarkan kesyukuran. Dan akhirnya benda-benda negatif akan hilang dengan sendirinya. Sebab itu, kita jangan ikutkan sangat pemikiran kita ni. Pemikiran kita ni kita tarik fokus kepada benda negatif berlebihan. Dan akhirnya kita sakit. Sebab tu ignore dan lepaskan dengan fokuskan kepada benda yang baik, yang seronok, nanti benda yang negatif tu akan hilangkan sendirinya. Macam saya sebut awal-awal tadi, orang yang tak suka awak, orang yang toksik, orang yang adu domba, fitnah ini, di mana-mana awak pergi pun dia tetap ada. Dia tak boleh hilang. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Isa sampai sekarang ni benda tu wujud. Hilang seorang, Tuhan akan lahirkan yang lain. Dia tetap ada. Jadi beruntunglah, bersyukurlah kita tak ambil watak tu. Dan jadikan sebagai pengajaran, jangan jadi begitu dan jadikan kita lebih tough, lebih menghargai kehidupan, menghargai orang lain dan menghargai keluarga kita dan lebih tingkatkan produktiviti itu lebih bagus. Ya. Yeah? Okey, teknik untuk menghadapi narcissistic ataupun toxic person yang keempat, ya. Ingat tadi yang pertama ignore, yang kedua sayangi diri, yang keempat yang ketiga kita kena berhadapan. Ataupun kita kena putuskan yang toksik tu. Maksudnya, dalam I love myself, jangan biar orang fitnah awak, biar orang adu domba awak, burukkan awak tu. Kalau awak biar tu, awak tak adil pada diri awak tu. Sebagai manusia biasa, awak boleh abaikan orang fitnah awak, orang kata awak, tapi lama-lama awak pendam, awak terasa, awak sedih, lama-lama awak mendap juga tu. Lama kita sakit tu, lama kita tak keruan tu. Sebab tu, kita kena stop. Sebab tu, siapa yang ikut saya punya persijilan I Love Myself tu, ya, CD I Love Myself, MLT tu, kita akan ajar satu kontrak I Love Myself tu. Very important kontrak I Love Myself tu. Okey, mari sebut ramai-ramai. Saya I love myself. Saya berjanji tidak akan manipulate orang lain yang mendatangkan keburukan pada orang lain. Saya juga berjanji tidak akan benarkan sesiapa pun manipulate saya yang memberi keburukan kepada saya. Yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya kasih sayang. I love myself. Jadi maksudnya, dalam I love myself, awak tak akan pergunakan orang lain. Awak tak akan rendahkan orang lain. Dan dalam masa yang sama, awak tak akan benarkan orang manipulate awak, fitnah awak, buat benda buruk pada awak. Yang mula mencederakan awak, awak kena bangun, awak kena pertahankan diri awak, awak kena beritahu orang lain supaya stopkan benda tu. Contohnya, banyak sangat orang fitnah awak, cakap buruk pada awak. Jadi awak pun buatlah press conference, panggil RTM, panggil TV3, panggil Astro Awani, buat pengisytiharan. Dengan ini saya mengumumkan
Bahawa sebenarnya saya tak buat benda tu, saya tak ada skandal dengan bos, benda tu hanya fitnah. Kalau tak percaya, saya ada saksi kawan baik saya, saksi ini dapatkan sokongan sosial. Dan saya pun dah terangkan pada bos, bos pun dah memahami. Jadi please jangan sebut lagi, jangan cakap benda tu hanya fitnah. Dan saya akan pertahankan diri saya. Kalau buat lagi, see me on court. Jadi benda tu akan stop. Ya, sayangi diri sendiri. Jangan biarkan diri kita jadi bahan fitnah. Sebab kita manusia biasa, lama-lama mendap kita nanti. We just a human being. Sayangi diri sendiri. Okey, dan yang kelima, untuk I love myself, untuk menangani industri toksit ialah kita kena berhadapan. Kita kena ingat di pejabat, industri toksit ini membuli kita, fitnah kita, buat buruk pada kita sebab kita adalah mangsa. Pemangsa mencari mangsa. Mangsa adalah orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang kuat menangis. Jadi orang bully awak, fitnah awak, cakap buruk pada awak sebab awak yang lemah. Sebab awak tak melawan. Jadi awak kena kuat. Awak kena lawan. Awak kena tegas. Awak kena sayangi diri. Awak kena nyatakan pendirian. Awak kena asertif. Jadi barulah benda tu stop. Sebab itu harimau makan anap dengan sang kancil. Sebab apa? Sebab anap lemah. Sebab sang kancil lemah. Harimau tak akan makan singa. Mati dia kena gigit dengan singa. Dan harimau tak akan makan gajah. Mampus dia. Kena pijak dengan gajah. Jadi jangan jadi mangsa. Awak kena ada ciri-ciri strong. Respon. Jadi kalau kawan-kawan awak, bos awak cakap hina diri awak ni tak pandai buat kerja ke? Bodoh. Awak tak belajar ya? Berhenti kerja lagi baik. Awak pandang bos pada kawan awak. Boleh tak jangan cakap begitu? Sebab awak cakap begitu, sebenarnya bukan saya yang bodoh. Awak 10 kali ganda lebih bodoh daripada saya. Sebab awak tak ajar saya, awak tak bimbing saya. Dan kata-kata itu menunjukkan karakter awak yang tak baik. Lepas tu bos terkejut. Tu sambung balik. Bos terkejut tak? Awak marah tak? Marah kan? Jadi jangan cakap orang begitu. Sebab apa awak cakap itu menjadikan perasaan saya teruk. Itulah juga yang awak rasa. Jadi jangan buat pada orang begitu. Lepas tu paling dan buat kerja awak. Lama, tapi dengan satu syarat, bila awak nak melawan, nak cakap begitu, awak kena cakap dengan tenang, dengan profesional, dengan jelas, tapi dalam. Baru berkesan. Jangan cakap tengah marah, kenapa buat begitu, kenapa buat saya begini, saya adalah ibu tunggal, sialakan saya, awak tak guna, menangis, merau-rau, mengamuk, baling barang. Kalau awak cakap waktu itu, awal-awal awak malah kalah lah. Sebab tu kan kontrol emosi dan kawal emosi dan kawal pemikiran dan cakap dengan tegas dan jelas dan menunjukkan bahawa awak bukan mangsa. Nanti lama-lama dia akan pergi pada orang lain sebab dia sedar awak bukan mangsa. Pemangsa hanya mencari mangsa. Okey? Tapi untuk cakap macam tu, awak kena analisis juga diri awak. Kalau bos sama bos boleh. Pegawai sama pegawai boleh. Pekerja sama pekerja boleh. Tapi kalau awak kecil, bos tu besar, bos tu pula garang, awak jangan cakap begitu. Nanti awak dibuang kerja, awak pun belum confirm, nanti awak nanya diri awak tu saya tak tanggung tu. Sebab tu fikir dulu nak ambil strategi yang mana. Ataupun nanti dia transfer awak kat Sabah, Sarawak, dekat Filipin, kat Sulu, mati awak nanti. Jadi kalau tak sesuai jangan guna. Guna teknik lain untuk menghadapi individu narsistik toksik dekat pekerjaan, sama ada ignore dia dan fokuskan, yang kedua fokuskan kepada perkara yang awak happy, awak gembira, nikmati kehidupan, sayangi diri awak, ataupun awak jauhkan fizikal, jauhkan jarak, ataupun awak berhadapan untuk putuskan toksik itu, putuskan ataupun awak melawan. Dan satu lagi, itu sangat penting. Dan satu lagi, jika awak tak boleh larikan diri daripada toxic person ni, narsisistik ni, awak kena buat strategi yang seterusnya, iaitu kita kena jarakkan perhubungan. Jarakkan komunikasi, jarakkan emosi.
Sebab lagi banyak fizikal awak attach, lagi banyak emosi awak attach, awak lagi banyak cedera. Nanti awak lagi teruk. Jadi kalau satu hari awak jumpa dia 4 jam, awak jumpa dia 2 jam saja. Jadi emosi awak berjarak. Kalau satu hari awak kena bercakap dengan dia 50 patah perkataan, awak cakap 10 patah perkataan je. Baik bos, okey, senyum, alright, yes, thank you, cukup. Jadi awak fokuskan benda lain, awak happy, awak suka sebab diri awak, emosi awak lebih berharga daripada segala-galanya. Kalau awak yang lebih-lebih, bos dah makan, awak okey, macam mana hari ni, awak jadi fake, awak berlakon, nanti awak sakit nanti. Kalau awak kuat okey, kalau tak boleh jangan. Ya. Jadi itu adalah teknik-teknik yang sangat baik dan awak kena guna berdasarkan kekuatan diri awak. Dan awak kena ingat juga, orang yang narsisistik, orang-orang yang toksik dekat organisasi, bos-bos yang sangat garang tu, hati mereka besi. Besi ni maksudnya mereka boleh marah orang, cakap negatif, burukkan orang. Lepas tu dia balik malam dia tidur lena. Dia bahagia dengan cara dia. Tapi awak ni hati tisu. Hati tisu, awak marah orang, awak jerit dekat orang, awak marah orang lain, lepas tu balik, awak tak boleh tidur malam, awak yang menangis. Jadi kalau awak hati tisu, jangan. Jadi lebih baik awak pilih teknik ignore, sayangi diri sendiri, putuskan rantaian toksik tadi tu, fitnah, ataupun awak jarakkan fizikal, jarakkan emosi supaya awak tak terkesan, ataupun barulah awak pilih yang kelima, itu untuk berhadapan, untuk melawan supaya awak tak jadi mangsa. Yang penting awak sayangi diri awak dan cipta kebahagiaan suasana tempat kerja dengan cara kita sendiri. Okey, jelas kan? Okey. Dan itu adalah cara kita menghadapi orang toksik. Ada persoalan lagi, moderator? Ada Prof, ada daripada Cik Zazli Psikoterapi ni dia tanya, adakah satu kemestian bagi sektor industri syarikat swasta perlu ada pembimbing sekerja memandangkan negara sudah dilanda masalah pemikiran? Macam mana Prof? Okey, itu terima kasih kepada saudara Zazli. Okey, soalan tu sangat bagus dan itu memberi kita satu kesedaran baru. Apabila dunia semakin moden, orang semakin stres, kita semakin terkejar-kejar, teknologi semakin banyak, jadi pencapaian produktiviti semakin ditekankan, automatik tahap stres kita akan meningkat. Me time kita akan berkurangan. Here and now kita akan terganggu. Sebab tu ramai orang dapat masalah kesihatan mental, seperti depression, anxiety dan tak boleh meluahkan. Sebab itu saya sangat sokong apabila Jabatan Perkhidmatan Awam, dia kerajaan mengukuhkan akrab. Akrab ni dia bukan kaunselor, dia bukan psikologis. Dia merentasi bidang, dia terdiri daripada engineer, teknikal, pejabat awam dan mereka dilatih dengan kemahiran kaunseling, neo-CBT, ADHDP dan sebagainya untuk membantu orang lain. Jadi mereka menjadi barisan hadapan untuk mencegah masalah kesihatan mental. Sebab tu kalau kita harap kaunselor psikologi saja, pensan kaunselor psikologis, kes sangat banyak. Ya. Sebab itu apabila orang stres, tertekan, maka manusia perlu meluahkan. Dia perlu menceritakan. Sebab apabila kita luahkan dan ceritakan, automatik kita rasa macam batu keluar, kita hilang tekanan, kita nampak solution, apa nak dibuat. Sebab itu dalam psychological, antara masalah, semua masalah menjadi teruk. Menjadi teruk depression, anxiety, PTSD, traumatik, stres berlebih-lebihan, ialah kerana kita memendam. Memendam ni sangat negatif. Sebab bila kita pendam dalaman diri kita terlalu lama, dia boleh menyebabkan konflik dalaman. Kita rasa marah, kita rasa bersalah dan akhirnya pergi kepada kita punya emosi, cepat marah, cepat menangis tanpa sebab, kepada pergi pada physiological kita, kepala kita sakit, tangan kita mengeletar, dapat anxiety, depression kerana memendam. Sebab tu jangan memendam, please ceritakan, luahkan, menangis, meraung, menangis, lari, sembunyi. Sampai awak sedar, akhirnya benda tu perlu diluahkan, awak lega dan hidup perlu diteruskan sebab awak dapat alternatif dia. Dan untuk meluahkan ni, kita perlukan pembimbing, akrab, kita perlukan peers, kita perlukan orang yang dipercayai.
Kita perlukan kaunselor, psikologis dan sebagainya. Sebab itu, pergi luahkan kepada orang yang dipercayai. Dan jangan luahkan pula kepada sembarangan orang yang tak dipercayai. Sebab bila kita luahkan kepada orang yang tak dipercayai, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, jadi viral. Ingat, bila jadi viral, dia akan jadi trauma kedua yang lebih teruk daripada trauma kita. Sangat bahaya ni, viral ni. Yang kedua, orang tu akan pegang kisah awak tu sebagai senjata. Awak pun takut dengan dia, risau dengan dia sebab dia pegang rahsia awak. Jadi cerita pada orang dipercayai macam akrab, pembimbing, kaunselor, psikologis sebab mereka dilatih dengan etika kerahsiaan tu. Sebab tu bagi kaunselor, psikologis, pembimbing, etika kerahsiaan tu sangat penting tu. Biar pecah dekat perut, jangan pecah di mulut tu. Sebab tu bagi kaunselor, psikologis yang memecah-mecah kerahsiaan, cerita kisah-kisah murid kat bilik guru tu, itu paling tak berguna tu. Itu terapeutik hilang tu, itu hancur tu, itu tak layak menjadi kaunselor tu. Sebab tu bagi kaunselor, psikologis pun, mereka pun walaupun mereka ada had kerahsiaan tu, bila ada faktor mencederakan diri, mengancam diri dan mengancam orang lain tu pun, itu pun bukannya tersewenang-wenangnya. Dia ada ciri dia dan dia ada proses dia. Paling mudah dia akan tanya pada klien, okey, daripada penceritaan awak ada bagi tahu 3 kali awak naik bangunan cuba nak bunuh diri dan awak pun ada suicide thought dan untuk menyelamatkan awak supaya awak tak bunuh diri, awak tak mati, boleh tak saya beritahu ini kepada majikan awak, mak ayah awak supaya satu jiwa dapat diselamatkan. Dia kata, ya, saya bagi tahulah tolong saya. Tapi kalau anda kata, dia cakap jangan bagi tahu, kita kena bagi tahu juga untuk selamatkan nyawa. Ya, ataupun dia mengancam orang lain, dia nak bunuh orang lain, dia dengar suara, dia nampak pisau, dia dah rancang dengan teliti dan sistematik untuk bunuh orang lain ataupun mencederakan diri dia, kita kena selamatkan satu nyawa. Tapi proses tu agak panjang dan proses itu hanya timbul jika timbul isu keselamatan pada diri dan orang lain saja. Yang lain tu akan dirahsiakan. Sebab tu sangat pentinglah kita mempunyai sistem sokongan untuk meluahkan intervensi awal. Okey, so diharap dapat menjawablah kan Prof persoalan Cik Zazli kita ni kan. Okey, seterusnya ada lagi 2 soalan Prof. Yang pertama daripada Cik Puan Nur Syahira, dia bertanya, boleh ke kita lawan cakap bos kalau bos hina dan maki kita, lepas tu kita berhenti kerja dan mengadu dekat pejabat buruh? Okey ya. Dia ada satu perkara, sebab tu saya sebut yang paling pentinglah kehidupan kita. Yang pertama family yang harmoni, tempat kita berehat. Yang kedua suasana pekerjaan yang tenang, yang memberi kita sokongan, yang kita seronok pergi kerja. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita me time, tenangkan diri kita, pergi bercuti, copy skill untuk balancekan balik rumah dengan kerja ni. Sebab rumah kerja tetap ada masalah. Kalau awak boleh hadapi toksik, boleh suasana pekerjaan, awak okey, awak teruskan dalam pekerjaan tu. Tapi kalau tak boleh, maksudnya bos, suasana pekerjaan, tekanan itu telah ganggu awak punya fisiologi, psikologi, nak pergi kerja takut, bimbang, nak pergi kerja tangan mengeletar, jantung berdebar-debar, lepas tu time rehat happy, minum, nak masuk kerja balik takut, mengeletar. Dan dia ganggu fungsi awak dalam kehidupan. Ganggu tidur, ganggu kawan-kawan, ganggu aktiviti seharian, maka awak kena lebih sayangkan diri awak. Sama ada awak kena pindah department ataupun awak beritahu pada orang atasan untuk pindah department ataupun awak kena berhenti kerja. Tapi itu the last choice, very last choice ya. Sebab sekarang ni nak cari kerja baru susah, ekonomi tak bagus. Selagi boleh bertahanlah. Sampai dia ganggu psychological, physiological dan fungsi kehidupan, awak kena belah. Sebab selagi kita sihat, kita tenang, apa-apa pekerjaan, kejayaan kita boleh buat. Tetapi sebelum belah tu, banyak lagi alternatif yang kita boleh buat. Kita boleh mengadu pada orang atasan, kita boleh minta sokongan daripada akrab, rakan sekerja, kita boleh minta tukar department dan sebagainya. Dan selepas itu, kalau awak mengadu kepada pejabat buruh, dia biasanya susah sikit tu. Dia perlukan documentation, dia perlukan bukti, dia perlukan saksi dan itu jadi rumit tu.
Kecuali awak ada ragaman apa kata-kata negatif dia, pencabulan dia dan benda-benda yang buruk yang awak rakam dengan handphone ke apa ke, surat-surat dia kata-kata dia, itu okey. Jika tak ada nanti proses tu panjang tu, dia pun boleh hire lawyer balik ya untuk mempertikaikan apa yang awak cakap tu. Nanti benda tu dia pendakwaan dengan pembelaan, pendakwaan sangat susah. Pembelaan senang. Pembelaan ni dia hanya mempertikaikan saja. Betul ke? Betul ke? Mana saksi? Betul ke? Waktu itu cuaca apa? Gelap ke terang? Siapa yang dengar? Lama-lama benda tu dipertikaikan, maka ada isu trust dan sebagainya, kes tu tak muncul nanti. Ya. Sebab itu last choice lah ya untuk adu ke pejabat buruh dan sebagainya, kecuali awak berbukti yang kuat. Tapi sayangi diri dan cuba harmonikan diri, dapatkan sokongan sosial dan diri awak lebih berharga daripada segala-galanya. Terjawab tak Puan Hazrin? Itulah pada saya dah terjawab. So pada Cik Puan Nur Syahirah, moga terjawablah persoalannya tu kan. Bukan senang nak berhenti kerja kan, Prof? Ya. Boleh dijadikan last choice lah. Okey, ada satu lagi soalan panjang ni daripada Cik Puan Fahmum Hananum ya. Dia tanya bagaimana hadapi bos yang berani suruh, tegur, marah staf yang boleh dan rajin buat kerja sahaja. Manakala staf yang malas dan berani memberontak tidak diambil tindakan. Jadi asyik-asyik orang yang sama je dapat kerja yang banyak. Bos takut namanya terjejas jika diketahui ada stafnya yang tidak bagus atau tidak berani jika staf bermasalah tersebut memarahinya balik. Macam mana tu, Prof? Ni banyak berlaku ni. Banyak berlaku tu isu kepimpinan lah ya. Kepimpinan. Sebab itu samalah ya, pengetua sekolah, dia kepimpinan dekat organisasi dan sebagainya. So kalau dalam saya lah ya, pemimpin ni dia perlu buat 3 benda saja ya. Yang pertama, kita mesti memudahkan staf, mudahkan proses, mudahkan kaki tangan, mudahkan. Ya, tapi dengan proses yang betul. Yang lepas dia memudahkan, yang kedua kita mesti menambah baik benda yang sedia ada. Sistem yang dah ada tambah baik, tambah baik bilik, tambah baik kerusi, tambah baik tu, tambah baik bajet, kita mesti tambah baik. Memudahkan, tambah baik. Yang ketiga ialah benda yang tak ada, kita kena adakan. Contohnya tak ada bilik mesyuarat, tambah bilik mesyuarat, tak ada staf, tambah staf. Sampailah kita berkhidmat dengan baik dan akhirnya berpencen. Jadi maksudnya tak ada benda yang kita akan susahkan dan tak ada benda yang kita akan downgradekan dan tak ada benda yang perlu kita tak akan tambah. Jadi senang saja jadi pemimpin ni sebenarnya, cuma kena action dengan strategi tu. Ya. Dan bos pula orang atasan ni dia jangan pilih kasih, jangan ada puak-puak, jangan ada geng, nanti organisasi tu rosak. Dan sebab itu kadang-kadang tu bos ni dia sangat pentingkan prestasi dia takut orang pandang negatif pada dia sebab dia pergi karier dia pergi naik pangkat dia pergi persepsi pada orang lain, tapi dia tak adil pula pada orang lain. Sebab itu bagi kaki tangan pula kita kena berkhidmat dengan konsisten, baik dan berkualiti. Dan jika kita tak datang kerja, prestasi yang tak bagus dan diberi amaran prestasi tak bagus, dia ada prosedur dia, LMPT yang rendah, dia kena pergi kursus. Kalau LMPT rendah, dia kena pergi jatuh kuasa tertib dan dia kena baiki diri dia, pergi sesi kaunseling dan sebagainya. Kalau dia terus buat jahat, kita kena ambil tindakan ikut prosedur yang betul dan nasihat dia dengan cara yang betul dan didik dia, dan jika dia tak boleh buat juga, dia memberontak, maka dia memilih nasib yang tak baik untuk diri dia, itu adalah pilihan dia. Yang penting kita kena adil kepada semua pekerja. Sebab kita kena ingat, jika pekerja yang sama, diberi kerja, dimarahi, ditekan, sebab dia senang bekerja sama, lama-lama dia pun burn out juga tu. Tak adil bagi dia dan tak adil bagi orang lain. Sebab tu pekerja pula, sometimes kita tak boleh hanya jadi tempat untuk longgokkan. Jadi kita kena ada two-way communication, kita kena terangkan pada bos, bagi tahu dan elakkan kadang-kadang tak baik, kita kena reward, development supaya keadaan harmoni dan akhirnya ada rasa kebersamaan dalam organisasi dan kita tak lagi rasa kita terasing.
Kalau tak nanti masing-masing putus asa, masing-masing rasa tak berguna. Sebablah organisasi, jika pentadbiran tak betul, bos tak betul, pilih kasih, lebihkan orang itu, tak mudahkan urusan, memberatkan, lama-lama staf akan hilang rasa kebersamaan tu. Dia pergi kerja, balik kerja. Apa nak berlaku, apa keadaan, lantak engkau lah. Dia tak akan buat yang bukan bidang dia tak akan buat kerja lebih, dia tak akan berkorban untuk organisasi. Jadi yang rugi tu organisasi tu. Sebab tu kalau bos yang baik tu, dia akan buat penekanan bersama dengan organisasi, sayang organisasi, berkorban dan demi organisasi, mencapai objektif bersama. Sebab kita boleh cipta bangunan yang tinggi. Kita boleh buat piramid yang lebih hebat daripada piramid Mesir kalau kita nak. Tapi untuk mendapatkan sokongan, tenaga manusia tu susah. Sebab tu nak dapat pekerja mudah. Tapi nak dapat pekerja yang komit untuk jabatan, yang bersama-sama sanggup berkorban, susah. Sebab tu kita Betul. kena hargai dan kita kena bela benda tu. Kita kena jaga, kita kena bina. Betul Prof. Okey. Okey, diharapkan Cik Puan Fahmum Hananung dapat satu point dekat sini apabila Prof berkongsi teknik ataupun bagaimana nak menghadapi situasi yang ditanyakan tadi tu kan Prof, insya-Allah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, masa sangat mencemburui kita lah Prof. Walaupun maknanya di hujung-hujung ni pun ramai lagi yang cuba masuk dan sebagainya, alhamdulillah. Kita juga siarkan diskusi kita ini di Facebook kami, iaitu Site Counselling HRD USIM. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang tengok, okey, boleh ulang tontonlah di Facebook kami. Nak share pun boleh juga, tak ada masalah, ilmu kita sharekan bersama kan Prof. Okey, so tuan-tuan dan perempuan, dapatlah saya simpulkan dekat sini bahawa dalam kita menghadapi hubungan toksik ataupun suasana situasi toksik di pejabat ni, Prof dah kongsikan tadi teknik mindfulness ya. Yang pentingnya kita kena ingat, okey, 3 poin utama tadi: sedari apa yang berlaku, kemudian kita cuba terima walaupun dalam keadaan perkara tu negatif, situasi tu negatif kan Prof. So kita cuba terima dengan positif. So tu kena belajar tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena terima perkara tu, sedari dan terima perkara tu walaupun dia negatif. Okey, dan belajarlah melepaskan. Tu penting. Okey, itu sangat besar ujiannya dalam hidup ni. Allah juga mendatangkan ujian-ujian sebegini untuk kita belajar terima, kemudian kita belajar melepaskan. Yang negatif tu kita lepaskan lah kan Prof kan. Kita nak terima dan kita nak hidup dengan gembira dan bahagia saja kan Prof. Ya, belajar melepaskan. Ya, betul. Kita perlu belajar melepaskan, move on. Okay, move on to the new episode. Okay, so sebab kita pun kita tidak tahu maknanya kehidupan kita ini sampai bila, sampai pada umur berapa kan Prof. Jadi kita perlu mencari kegembiraan dan kebahagiaan lah, dan itu yang penting lah, yang orang kata untuk kita rasakan kehidupan kita ini lebih bermakna di samping orang-orang tersayang, insyaAllah. So tuan-tuan dan perempuan, di akhir sekali saya ingin orang kata kongsikan dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu man la yarham la yurham. Okey, barang sesiapa yang tidak menyayangi manusia, nescaya Allah tidak akan menyayanginya. So ingat tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita sebarkanlah kasih sayang. Betul kan Prof? Sebarkanlah kasih sayang. So kita tengok wajah Prof pun sangat happy. Okay. Prof punya ketawa pun dah menyebabkan kita release dah hari ni sambil-sambil mendengar diskusi daripada Prof. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa isikan borang kehadiran bagi staf USIM dan juga peserta yang daripada luar USIM juga, mohon isikan borang kehadiran untuk rekod kami. Sebab hari ni ramai yang join diskusi ini Prof. Alhamdulillah. Okey, so bagi pihak Jabatan Pendaftar USIM, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof Aziz kita yang dapat mengupas topik ini dengan dengan sangat mantap, sangat menarik. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga dapat banyak manfaat dan banyak poin, okey, daripada apa yang Prof kongsikan hari ini untuk kita aplikasikan semula dalam kehidupan kita, ya, sehari-harian kita, sama ada di pejabat, dalam keluarga kita dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita
Untuk itu marilah kita menutup diskusi kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, di samping itu saya juga nak mengambil kesempatan, boleh ya Prof, untuk Boleh. mempromosikan program kami seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu yang akan berlangsung pada esok hari, program movie terapi ya. Program movie terapi juga bersempena dengan bulan kaunseling kebangsaan ini. Kami adakan secara bersemuka di Jabatan Perpustakaan USIM di bilik teater. Jadi kita akan menonton satu movie pendek dahulu, kemudian kita adakan discussion bersama dengan para kaunselor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyertainya, bolehlah, saya rasa tim saya dah sharekan linknya di chat ya. Boleh daftarkan diri anda. So nanti kita akan jumpa esok pagi pada pukul 9.30 pagi insya-Allah. Okey, so nantikan juga program-program yang menarik daripada kami sepanjang bulan Oktober ini hingga ke hujung Oktober insya-Allah. Okey, so terima kasih sekali lagi yang berbahagia Prof Aziz ya, dapat meluangkan masa bersama kita semua pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Prof dalam forum-forum, ruang-ruangan dan program-program yang akan datang anjuran kami di USIM. Terima kasih Prof. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri baik-baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya keluar wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Nak bergambar tak? Gambar Itulah, sekali lah baru buat nak memori. beritahu nak bergambar ni. Mari Prof, kita bergambar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita mohonlah buka sekejap kamera untuk kita bergambar, boleh? Okey. Sekejap Okey, tim saya mungkin sedang prepare untuk bergambar. Okey, ni ramai ni peminat-peminat Prof. Okey, ramai yang dah mendengar tadi. Mari kita bergambar bersama-sama dengan Prof. Bukan senang nak jumpa Prof secara maya. Okey, sedia semua. Kita ada beberapa ruang ni. Kita ada 5 ruang ni. Okey. Okey, sedia 1, 2, 3, senyum. Sekejap Okey, sedia lagi. Okey, mari kita buka kamera bersama-sama. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sebelah. Sekejap Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, sedia. 1, 2, 3. Alright. Okey, lagi. Ruang yang keempat. 1, 2, 3. Okey, ruangan yang kelima. 1, 2, senyum. Okey, alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bergambar dengan Prof dan kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Take care. Okey, terima kasih. Saya keluar ya. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih. Nampak Dr. Syahnas pada ya Prof, ramai hari ini Alhamdulillah. Rakan-rakan kita daripada pelbagai UA, pelbagai organisasi. Dr. Syahnas pakai BIOS daripada HKL. Terima Hospital. kasih Dr. Syahnas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Prof.